Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Cikgu Hashinida. So, hari ni kita nak tengok 7.2 Part 1 Solving the Linear Inequalities. Okay, sebelum kita nak solving simultaneous, kita akan lihat solving the linear inequalities. Okay, kita nak selesaikan, nak cari nilai X. Okay, kalau sebelum ni kita cari linear equation, but sekarang kita nak tengok linear inequalities. Okay, how do you solve problems involving linear inequalities? So, macam mana kita nak selesaikan problem yang melibatkan linear inequalities? Sebelum ni kita dah belajar bila masa simbol daripada greater than boleh tukar jadi less than boleh tukar jadi greater than. Dah terbalik saya cakap. Tak apa. So pendek kata kita nak tukar simbol dia bila masa. So dia tidak akan berubah ni daripada nota yang lepas kan. Dia tidak akan berubah apabila berlaku adding or subtracting. For a positive or negative number. Bila berlaku positif tambah dengan tolak memang tidak akan berubah. Tapi kalau multiply dengan divide hanya melibatkan yang nombor positif sahaja, tidak akan berubah. Dia akan berubah apabila multiply or divide nombor negatif. Dan juga yang melibatkan reciprocal. Jom kita lihat. Example. Solve each of the following inequalities. So kita akan selesaikan following inequalities. Dia akan lebih kurang sama macam kita buat linear, di mana kita akan selesaikan ikut balancing kiri dan kanan. Lebih mudahlah. So A, selesaikan E. X minus 2 less than or equal to 6. So kat sini kita hanya nak cari nilai X. So kita ubah dahulu. Fikirlah macam mana nak hilangkan X. Kita nak buang 2. Jadi kita tambah 2 kan. Jom X tolak 2 tambah 2. X tolak 2 tambah 2. Kenapa nak tambah 2? Sebab kita nak hilangkan 2. So sebelah kiri tolak 2, sebelah tambah 2, sebelah kanan pun akan tambah dengan 2. So bila berlaku plus, adakah dia akan berubah? Simbol dia tidak akan berubah sebab melibatkan tambah positif 2, tambah positif 2. So tidak akan berubah. So you akan dapat X less than or equal to 8. So this is our answer. Untuk B pula. So tak akan berubah lah. Kita selesaikan macam linear equation dan dia tidak akan berubah. Untuk B kita ada, kita buat kat sini. B 7x greater than or equal to 28. From 7x kita nak cari nilai x sahaja. Kita nak 7. So apa yang kita buat? Kita bahagikan dengan 7. Macam mana linear equations kan? 7x. Bila divide by 7, kita tak payah buat simbol tu dulu. Kita just buat simbol dia dulu. Kita fikir dulu kita nak ubahkan tanda ataupun tidak. Divide 7. So bahagi nombor positif. So bahagi nombor positif tak akan berubah. So greater than or equal to 28 over 7. So our answer will be X greater than or equal to 4. So ini jawapan untuk B. So tak berubah tandaan dia. Untuk B C, kita ada C, negative X over 3 less than 9. So sekarang kita nak buang 3 ni. Kita tak nak 3, so divide lawan dia darab. Jadi kita kena darabkan dengan 3. Left and right. Sini darab 3. Right pun darab 3. So kita akan dapat negative X over 3 less than 9. So 9 times 3. So yang ni boleh cancel out. Yang akan dapat negative X less than 27. So bila melibatkan negatif kat sini, kita nak melibatkan reverse. Reverse dia performing ni kita buat multiply or divide negative number. So sini kita bahagi dengan negatif 1. Sini bahagi negatif 1. So from here dia dah boleh kena tukar tanda. Jadi X greater than negative 7. Negative 27. Nampak tak bila masa dia tukar tanda? Apabila bahagi dengan nombor negatif ni. Divide a negative number. For question D. For question D, we have 7 minus 4x greater than 15. Negatif. Buang 7 ni dulu. 7. Ataupun kalau proses sekarang ni, kalau tak nak guna balancing pun boleh. Kita buat pergi sana tu kan. Dapat negatif 4x
greater than 15 minus 7. Okay, dia ada banyak cara nak selesaikan linear equation kan. So, kadang-kadang kita boleh buat balancing, kadang-kadang kita buat cara yang lain. Okay, kita transfer ke sana. Ingat lagi tak? InsyaAllah ingat kan. Okay, so dapat negative 4x greater than 8. Once again, so yang ni kita nak divide by negative 4. So negative 4x bahagi negative 4. Okay, ni tukar tanda tak? Tukar sebab bahagi negative 8 divide by negative 4. So you get x less than negative 2. So this is our answer. So kat sini nak cakapnya kat sini, bila you ada bahagi dengan nombor negatif, bahagi dengan nombor negatif, so daripada greater than akan tukar simbol jadi less than. Okay, dah tukar simbol. Okay, boleh? Senang je kan? Okay, next question. Saya bagi contoh banyak sikit lah supaya kamu dapat gambaran macam ni kan. Okay, soalan A. Solve each of the following inequalities. X plus 3 greater than or equal to 10. Okay, yang ni pun saya buat cara yang lebih cepat. Okay, X plus 3 greater than or equal to 10. So, 3 tak nak pergi sana. So, X greater than or equal to 10 minus 3. Okay, positif jadi negatif. Okay, tak ada apa-apa berlaku. So, tak payah tukar tanda. X greater than or equal to 7. Okay, untuk B, negative 2X less than 18. Okay, yang ini you tengok. You nak bahagi dengan negatif 2 kan. So, kalau nak bahagi negatif 2, kita buat barisan yang baru, bahagi negatif 2, terus tukar simbol. Less than jadi greater than. 18 bahagi dengan negatif 2. So, you akan dapat X greater than negatif 9. Okay. Left. So, can you see the difference between A and B? Okay, difference dia apa? Sebab kita bahagi negative number kat sini. So, bila bahagi negatif, mesti tukar tanda, tukar simbol dia. Okay, macam yang kita dah belajar yang lepas. Okay, next untuk C. Kalau you perasan, kalau you terror linear, insyaAllah tak ada masalah untuk subtopik ini. Okay, untuk C, we have negative 7 greater than X over 3. Okay, 3 tak nak pergi sana. Kita nak tinggalkan X seorang. So, negative 7 times 3. Bila saya buat bracket ni, maksudnya saya darab. Okay, you get negative 21 greater than X. Okay, tapi macam ni tak cantik kan? X mesti duduk sebelah kiri selalunya. So, we rearrange becomes X less than negative 21. Always remember, mathematics is beautiful. So, we make it as beautiful as we can. Okay, so kalau macam kat atas tak cantik. Terus buat macam ni. So, barulah lawa. Okay, ini jawapan dia. Okay. Okay, question D. We have 16 minus 5x less than or equal to negative 4. So, yang ni kita nak cari x. 16 tak nak. So, bawa pergi sebelah sana. Negative 5x less than or equal to negative 4. Yang ni dah jadi negative 16. So, negative 5x less than or equal to negative 20. So, nak cari x. Tak nak negative 5. Ni darab. Darab lawan dia bahagi. So, nak hilangkan bahagi dengan negatif 5. Always remember when we divide negative number, we convert the symbol. Okay, convertkan terus. Jangan takut terlupa. So, x greater than or equal to 4. This is our answer. Okay, x greater than or equal to 4. Okay. Okay, senang je kan? Mudah tak? Mudah sangat. Mudah. Okay. So, kita tengok pula problem solving. Fatimah is working part time. Okay, dia bekerja part time as a canned drink seller. She is paid 10 cents for every canned drink. Okay, so she wants to earn at least 20 ringgit per hour. Calculate the number of canned drink that she needs to sell. So, kita highlightkan apa yang kita nak cari. Okay, kita nak cari the number of canned drink she needs to sell in an hour in order to achieve a target. So sekarang ni target dia apa? Nak dapat at least. So maksudnya mesti lebih besar atau sama dengan RM20. But before we go to the RM20, we look at the 10 sen. Okay, 10 sen. Ni unit sen. 10 sen. So daripada RM RM20, kita convert juga kepada sen. Okay, barulah dapat yang sama. So RM1. So jadi 2,000 sen. Okay.
He want at least RM20 per hour. So, kita ada 1 tin, 1 tin will get 0 point ataupun 10 sen. 10 sen. Okay, berapa banyak yang tin? Okay, X tin. Berapa banyak yang kita perlukan untuk dapatkan 2000 sen. Inilah persoalan dia. Jadi, kita akan dapat macam mana nak buat dia? Bahagilah kan. Okay, X. So, X sama dengan mesti lebih besar atau sama dengan 2000 divided by 10. Okay. So, X greater than or equal to 100. So, dia must dapat at least 200 tins. Okay. Untuk dapatkan to get RM20. Okay. So, yang ni dapat tak daripada mana yang saya dapat ni? Sama macam, kes ni sama je macam ratio kita belajar kan. Satu baju, masa kecil nak beli baju raya, satu baju RM10. Okay, mak ada RM20. So, berapa helai baju dapat? Macam mana dia dapat yang sini? Sini X baju. So, RM20 bahagi RM10. Dapat 2. Okay, so kat sini dapatlah saya buat macam ni. Sama je. Okay. Dapat 2 helai baju. Ini contohlah untuk kaitkan dengan macam mana saya dapat 2000 bahagi 10. Okay. Okay, look at another example. Satu je lagi example. Example 6. Okay, the basic rental payment. So, kita ada 2 package kat sini. Satu package A. Okay, package A. Another one is package B. Okay, for package A, kita ada basic rental iaitu RM40 plus extra payment. Extra payment RM8 for each hour. So, kita assume X is rental hour. Okay. So, jumlah masa yang dia sewa. Okay. So, 40 darab tambah dengan 8X. Bagaimana pula dengan package B? Package RM15, dia tak ada basic tapi dia darab sahaja dengan X. So, sekarang kita nak menjana give your answer nearest to the whole number. What is the maximum time in hours for that of the car rental such that package B will be cheaper? Maksudnya, package B tu akan harga dia lagi murah daripada package A. So, you kena ingatlah, you kena create sendiri. Kalau dia lagi murah, maksudnya lagi murah. So, lebih kecil lah. Package B mesti lebih kecil atau sama dengan package A. So, susun balik semula, kita akan dapat 15x less than or equal to 40 plus 8x. Okay. So, kat sini kita akan dapat, inilah, okay, bawa pergi sana. 7x less than or equal to 40. X less than or equal to 40 over 7. You use your calculator, you will get X less than or equal to 5.7 something. So, dia nak in the nearest whole number. Kita tak boleh ambil tu 6 sebab kita nak ambil number kan. So, kita akan ambil X sama dengan 5. So, what is the maximum hours dia? X sama dengan 5 hours. Okay, senang je, mudah. Jadi, kesimpulannya kat sini, kita tengok balik semula. Apa yang penting adalah, pertama, you mesti tahu, you mesti faham konsep linear equation. Okay, yang pertama, you kena faham konsep linear equation. Yang kedua, tengok balik simbol yang perlu, boleh. Ini yang pertama, okay, faham konsep linear equation. Yang kedua, you tahu bila masa dia unchanged dan juga dia reverse symbol. Okay, dua reverse the symbol. So, dua benda ni you kena take note. Once you can take note this one, so subtopik ini akan menjadi sangat mudah. Semoga bermanfaat dan saya doakan semua orang dapat A+. Okay, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.